Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini. InsyaAllah semoga para pelajar terus istiqamah untuk meneruskan pembelajaran ini insyaAllah. Jadi saya meminta para pelajar tahun 6 untuk membuka buku ibadah, buku teks kafar pelajaran ibadah tahun 6. Pada muka surat 41. Pada muka surat 41 insyaAllah kita akan meneruskan perbincangan kita tentang rukun-rukun haji, rukun-rukun haji, dan kita masuk kepada rukun yang keempat iaitu sa'i. Apa yang dimaksudkan dengan sa'i? Sebelum ini kita dah bincang tentang tawaf. Baik, rukun yang keempat itu sa'i. Apa yang dimaksudkan dengan sa'i? Boleh muka surat 41. Boleh ikut saya bersama saya untuk membacanya. Sa'i ialah berulang alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sejarah sa'i sempena mengingati peristiwa Siti Hajar mencari minuman untuk anaknya Nabi Ismail. Siti Hajar berlari-lari anak dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Jarak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah lebih kurang 450 meter. Cara pengiraannya ialah perjalanan yang bermula daripada Safa, Bukit Safa ke Marwah dikira 1. Dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa juga dikira juga sekali sehingga cukup 7 kali. Sa'i dilakukan selepas tawaf. Sa'i juga dilakukan secara berturut-turut dan tidak berhenti. Itu syarat-syarat dia lah. Baik. Yang dimaksud dengan sa'i ini ialah berlari anak ataupun berjalan secara cepat di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah selepas kita melakukan tawaf. Selepas kita melakukan tawaf. Sama ada ianya tawaf haji ataupun tawaf umrah. Ini diambil sempena daripada peristiwa isteri Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar, ketika dia memelihara anaknya Nabi Ismail, ditinggalkan di tengah padang pasir oleh Nabi Ibrahim. Dia tercari-cari air, berulang alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sebab itulah dikira 7 kali itu jarak perjalanan ulang alik itu bermula daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah sekali. Bermula dari Bukit Safa, bukan Bukit Marwah. Bukit Safa ke Bukit Marwah sekali. Kemudian berpatah balik dari Bukit Marwah ke Bukit Safa sekali. Dikira sekali. Begitulah. Diulang. Dan kali yang ketujuhnya ialah daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah semula. Akhirnya di Bukit Marwah. Itu cara sa'i. Mana 7 kali berulang alik. Dalam keadaan kita berlari-lari. Berlari-lari bukan berlari laju, berlari pantas, berlari anak orang berlari kecil, sikit-sikit ataupun berjalan secara pantas. Itu. Maknanya syaratnya yang disebut tadi mestilah dilakukan selepas tawaf. Dan ianya mestilah dilakukan secara berturut-turut. Tak boleh kita berhenti pula. Rehat dulu sekali rehat dulu. Masuk ke pusingan kedua. Daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa, baru mula balik untuk larian yang kedua. Tak boleh, dia mestilah berturut-turut. Maksudnya tidak terputus. Sampai saja di sana, sunat kita berdoa. Sunat kita berdoa bila sampai ke puncak bukit,
pada perjalanan yang pertama dari Safa ke Marwah, berdoa seketika, kemudian terus berjalan menuju Bukit Safa balik. Sampai Bukit Safa berhenti. Kita sunat kita berdoa, kemudian kita terus perjalanan kita ke Bukit Marwah balik. Itulah berulang kali tanpa ada terputus. Mestilah berturut-turut maksudnya di situ. Baik, itu sa'i. Rukun haji yang kelima, tahlul. Apa dia tahlul? Tahlul ialah bercukur atau menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut selepas sa'i. Ia merupakan simbol menamatkan ibadah haji. Hikmah bercukur adalah sebagai simbol membersihkan diri daripada sifat-sifat keji yang ada. Bercukur juga adalah salah satu daripada cara untuk memastikan kebersihan diri. Baik, sekali lagi, tahlul maksudnya bercukur atau mengguntingkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut bagi perempuan. Perempuan tak biasalah kita jumpa bercukur. Kan? Maknanya dia gunting hujung rambut dia sekurang-kurangnya 3 helai. Sudah memadai. Kalau orang lelaki memadai, dia boleh bercukur. Ia merupakan simbol menamatkan ibadah haji. Itu tanda bila selesai tahlul itu artinya selesai ibadah haji. Begitu juga hikmah ataupun kesan kebaikan bila kita bersyukur ialah sebagai simbol membersihkan diri kita daripada sifat keji yang ada, dan bercukur juga adalah salah satu cara untuk memastikan kebersihan diri. Itulah tujuan kita bertahlul yang menjadi rukun kepada ibadah haji dan umrah. Baik, yang ke-6-nya rukun haji ialah tertib, iaitu bermaksud melakukan rukun-rukun haji itu mengikut susunan kecuali bercukur. Bercukur boleh dilakukan sebelum tawaf bagi mereka yang melakukan bagi mereka yang melakukan tahlul awal ataupun tahlul sani. Tahlul ni ada tahlul awal, tahlul sani. Ada tahlul keluar daripada ihram. Baik, itulah rukun-rukun haji yang perlu kita fahami, yang perlu kita lebih lagi untuk kita mendalaminya bila mana kita nak melaksanakan ibadah haji. Fardu ain kita mengetahui segalanya, dan lebih lagi bila mana kita nak melakukan ibadah haji. Baik, itulah yang saya harapkan daripada para pelajar untuk membuat catatan nota tentang sa'i, tahlul dan tertib sebahagian daripada rukun haji. Sebelum ni kamu dah buat tentang tawaf. Saya minta para pelajar untuk menulis nota dalam buku nota kamu, dalam buku tulis kamu untuk rukun haji, sa'i, tahlul dan tertib. Sekadar itu untuk pelajaran kamu pada hari ini. InsyaAllah semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.